welcome to my channel. Nama aku Sabhi dan selamat menonton Maramang TV. Untuk video kali ini, aku akan menceritakan kisah seram yang dialami oleh seseorang semasa mendiami sebuah hotel yang terletak di bahagian Serikê, Sarawak. Cerita ini aku petik dari blog Kitab Kehidupan dan kejadian seram itu dialami oleh seseorang yang menulis di blog tersebut. Cerita hotel berhantu kerap kali kita dengar dari cerita ataupun borak-borak dengan kawan-kawan. Sejauh mana kesahihan cerita itu, hanya Tuhan yang tahu. Boleh jadi cerita hanya sekadar hiburan dan tidak mustahil juga ada kebenarannya. Aku ada pengalaman tinggal di hotel yang dikatakan berhantu. Peristiwa ini berlaku semasa aku bekerja sebagai pembantu teknik di JHL Consultant, sebuah syarikat kejuruteraan yang mempunyai projek di Sungai Sian, Bintango. Aku dan Faizul yang merupakan rakan sekerja aku di SPNB. Dulu Faizul bekerja di Ecoplan Sendirian Berhad, main kontraktor bagi JHL Consultant. Kami kerap ulang-alik ke Bintango bagi menyelia projek tersebut. Kami menginap di hotel W Inn. Nama hotel tersebut aku tidak akan sebut, yang terletak di pinggir bandar Serikê. Hotel ini juga terletak tidak jauh dari sebuah perkampungan Melayu. Dan di belakang hotel tersebut ada sebuah tanah perkuburan Islam. Kalau ada visit site di Bintango, hotel inilah yang menjadi tempat penginapan kami. Aku dan Faizul kalau ke Serikê pasti tidak melepaskan peluang untuk ke Sibu dengan menggunakan feri lanang. Pada ketika itu, Sungai Rajang yang memisahkan Serikê dan Sibu belum ada jambatan. Maka ferilah yang menjadi pengangkutan utama untuk ke seberang. Perjalanan dari Serikê ke Sibu hanya memakan masa kira-kira 45 minit saja. Di Sibu, aku dan Faizul mengambil kesempatan untuk bersia-sia dan membeli belah. Barangan yang sering menjadi sasaran kami ialah VCD dan DVD cerita yang belum atau sedang dimainkan di panggung wayang. Untuk makluman, di Sibu memang banyak VCD dan DVD lanun. Selain itu juga di Sibu juga terkenal dengan pulut panggannya yang enak dan lemak rasanya. Buah dapai juga terdapat di Sibu, tetapi ikut musim, harga buah dapai di Sibu jauh lebih murah jika dibandingkan di Kuching. Pasar Tamu Sibu terletak di tengah-tengah hiruk-pikuk bandar dan tidak pula jauh dari Sungai Rajang. Di Pasar Tamu, pelbagai bangsa yang menjadi peniaga di antaranya seperti Melayu, Cina, Melanau, Iban dan lain-lain. Wisma Sangyan juga menjadi destinasi utama kami. Manakala untuk makan-makan malam, kami lebih suka menjamu selera di Taman Harmoni. Di situ banyak gerai makanan dan kita boleh memilih pelbagai jenis makanan yang disediakan. Lazimnya kami ke Sibu pada sebelah malam. Maka bila pulang ke hotel ke Serikê, malam semakin lewat. Oleh kerana keletihan, Faizul tidur lebih awal, manakala aku pula masih menonton TV. Kira-kira dalam jam 1:30 pagi, aku pun memadam lampu dan TV untuk tidur. Belum lama aku melelapkan mata, telinga aku terdengarkan sesuatu. Suara seperti orang tua yang sedang menangis di tingkap sebelah katil aku. Aku cuba mengamati suara tersebut. Nak kata suara orang tua, tak juga. Suara budak pun bukan. Suara binatang jauh sekali. Apa yang peliknya, suara tersebut berpindah-pindah. Sekejap di tingkap, sekejap di hujung katil, kemudian di pintu, dan akhir sekali di luar pintu bilik. Bulu roma aku meremang, tapi aku kawal diri dari perasaan panik. Setelah yakin suara tersebut hilang, aku membangunkan Faizul.
Aku tanya dia sama ada dia ada mendengar sesuatu tak. Faizul mengatakan dia tidak mendengar apa-apa kerana dah nyenyak tidur. Aku yakin yang aku tidak bermimpi kerana aku masih bangun lagi ketika mendengar suara tersebut. Oleh kerana malam semakin larut, aku membaca ratib Iman Abdullah Al-Haddad dengan niat untuk mententeramkan hati dan perisai perlindungan diri dari gangguan yang tidak dikehendaki sebelum tidur. Difahamkan pada ketika itu di Serike sedang popular dengan cerita hantu, tenggalan ataupun bebalan dan lebih dikenali sebagai penanggal. Seperti yang kita sedia maklum, hantu jenis ini adalah hasil dari individu yang mempraktikkan ilmu sihir untuk kepentingan sendiri, atau memang hotel tersebut berhantu. Aku enggan terlalu memikirkan peristiwa tersebut pada keesokan harinya. Khawatir menjadi fitnah kepada hotel tersebut. Namun apa yang nyata, ada sesuatu yang kurang beres pada malam tersebut. Sama ada hotel tersebut keras dan berpenunggu ataupun sesuatu yang mengiringi aku dan Faizul dalam perjalanan pulang dari Cebu pada malam tersebut. Pada ketika aku menulis cerita ini, aku sedang berseorangan di rumah. Sepanjang menulis, dada aku terasa berdebar-debar, seolah-olah ada sesuatu yang memerhati. Sekian, terima kasih. Harabang TV. Jika anda semua mempunyai kisah-kisah seram yang ingin anda kongsikan di channel ini, sila tinggalkan komen anda di bawah dan boleh juga DM aku dekat IG ataupun Messenger dekat Facebook. Dan jangan lupa subscribe dan like. Thank you. Bye.